Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara pengurusi majlis, saudara-saudara pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lam anni iza ahbabtu 'abdan lawaitu anhu ad-dunya wasta'maltuhu lil akhirah wa araituhu 'uyub ad-dunya fayahzaraha wa ya'mal bi'amali ahli al-jannah fa udkhilahu al-jannah wa idza baghadtu 'abdan ashghaltuhu 'anni bid-dunya wasta'maltuhu bi'amaliha fayakunu min ahli an-nar fa udkhiluhu an-nar atau kama qala. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, maksudnya, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia kasih kepada seseorang manusia, Allah kalau dah dia kasih, kalau dah dia sayang dekat seseorang itu, zawaituhu anhu dunya, Allah akan jauhkan dia daripada sibuk dengan dunia. Wasta'maltuhu lil akhirah, dan Allah akan buatkan dia jadi seorang manusia yang bekerja untuk akhirat. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Kalau Allah kasih dekat kita, malam ni sibuk macam mana pun kita dengan urusan dunia, kita main di sini. Kalau Allah kasih dekat kita, sibuk macam mana pun dengan hijau kuning dan piala dia, tu dah sampai malam ni. Kita dari dekat belakang kakak. Kalau Allah kasih dekat kita, pasal malam buat besar, orang ramai macam mana pun, orang kampung Torasu tak lari malam ni. Dia tunggu majlis agama ni. Kalau sekiranya kita tunggu di sini malam ni, dan kita letakkan piala Malaysia hijau kuning dengan pasal malam dan sebagainya di nombor 2, kita letakkan majlis agama ini di nombor 1, maka itu tanda Allah kasih dekat kita. Sebaliknya, Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, wa idza baghadtu 'abdan ashghaltuhu bid-dunya, bila aku marah dekat satu-satu hamba aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Bila Allah dah marah dekat seseorang hamba dia, Allah akan jadikan dia satu orang manusia yang cukup sibuk dengan urusan dunia. Wasta'maltuhu bi'amaliha, dan Allah akan jadikan dia sibuk buat kerja, yang kerja itu hanyalah kerja dunia. Hidup ingat bayu rendah dengan hijau kuning ni dunia semua ni. Hidup kelang kabut upah pasar malam, berapa banyak gerai niaga malam ni, dunia semua ni. Tapi berimpun di sini untuk tujuan mendengar nasihat-nasihat agama, ini kerja akhirat. Pengurusi majlis kata tadi, mungkin Allah akan kira sebagai amal baik. Dah, tak mungkin dah, memang ini amal baik. Bukannya mungkin lagi dah, memang ini amal baik. Ikhlas ataupun tak ikhlas, hadir saja dalam majlis ilmu, dikira sebagai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabit dengan kenyataan hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yakinlah bahawa hadir kita di sini pada malam ini adalah di atas dorongan Allah.
Yakinlah bahawa hadir kita ke sini pada malam ini adalah kerana Allah yang gerakkan hati kita untuk sampai ke sini. Walaupun ada di kalangan kita pada mulanya tadi serba salah, 50-50. Nak main sini ke, nak pergi pasar malam ke. Akhirnya Allah menangkan iman di atas engkar yang ada di dalam hati kita. Dan kita sanggup ke sini, duduk di sini pada malam ini dengan tujuan untuk mendengar ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW dihuraikan pada kita. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Dan sudah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Nabi bersabda, barang siapa yang Allah nak beri hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Bila Nabi buat statement macam tu, sahabat tanya Nabi, qalu ya Rasulullah, ma hadha syarh? Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana yang dikatakan lapang dada tu? Bila Nabi kata orang yang Tuhan nak bagi hidayah, mula sekali dada dia lapang dengan Islam. Sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ma hadha syarh? Apa benda yang kata lapang dada tu? Jawab Nabi SAW, nurun yukhzafu fil qalb. Yang dikatakan lapang dada itu ialah Allah pancarkan satu nur ke dalam hati dia. Bila Nabi jawab macam tu, sahabat lagi tak faham. Tadi aku tanya dia, macam mana yang kata lapang dada? Dia kata orang yang lapang dada ni orang yang Allah beri nur, beri cahaya ke dalam hati dia. Cahaya lagu mana? Satu-satu tak faham sahabat. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, fahal lidzalika min amaratin tu'raf? Ya Rasulullah, adakah pada orang yang mendapat hidayah ini ada tanda yang boleh kita kenal dia? Ada tanda? Sahabat kata orang yang dapat hidayah ni dada dia lapang, kita tak nampak dada lapang macam mana. Dia kata orang yang dapat hidayah ini ada nur, cahaya masuk ke dalam hati dia, kita tak nampak nur macam mana, cahaya macam mana. Lah macam ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, fahal li zalika min amaratin tu'raf? Ada tanda lah, bagi tahu tanda dia senang. Nabi jawab, na'am, ya ada tanda. Orang yang dapat hidayah ni ada tanda pada dia. Sahabat kata, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa tanda itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, al-inabatu ila daril khulud. Di antara tanda dia ialah al-inabah. Dia ada tendensi, dia ada kecenderungan ila daril khulud, kepada hari yang kekal abadi. Maknanya tanda orang tu dapat hidayah, tanda orang tu ada iman dalam diri dia, tanda orang tu Allah pilih dia untuk jadi orang baik. Yang pertama sekali, hati dia cenderung kepada akhirat. Itu nombor satu sekali. Pertama sekali, dia dalam apa juga kerja dia, dia letakkan soal keredaan Allah di nombor satu. Ni, aku nak buat benda ni, Allah izin ke tidak? Allah redha ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau dia pasti kata benda tu Allah izin, Allah redha, boleh, sabit dengan Quran, dengan hadis, setelah dia rujuk perkara ni kepada orang-orang yang dipercayai, baru dia buat. Ini orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Kalau main rempang aja, kalau main rumbu ikut dan aja, janji tak ada hidayah dalam diri kita. Ramai orang hari ni macam tu. Soal Tuhan bagi ke tak bagi ni tak ada cakap. Dia cakap tak ini semua tak boleh buat. Soal benda ni Allah izin ke tak izin, tak ada cakap lah. Dia kata orang tu buat ramai. Jenis ni ramai. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan perkara ni melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tanda orang yang dapat hidayah, mula sekali hati dia cenderung kepada akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan dia sentiasa berusaha untuk jauhkan diri dia daripada dunia yang menipu dia. Tertipu. Ya belara, yalah hidup pun ni bukan boleh apa pun, tertipu gitu aja. Tu imam pun dia panggil ni. Tahu lah. Cukup pokok corong pergi sudah lah. Tu imam pun dia panggil dia juga. Punya yang berserabut. Kalau dalam ramalan cuaca dia kata berjerubu. Dia tak nampak.
Kita nak marah juga. Bukan nak marah sangat, tapi nak marah juga. Tapi jalan-jalan kita nak lalu pun susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tanda orang yang dapat hidayah, hati cenderung pada akhirat. Dunia yang sifatnya menipu, dia sentiasa jauh diri dia. Wal isti'dadu lil maut qabla al maut. Dia sentiasa buat persediaan untuk menghadapi mati sebelum datangnya mati. Bila bercakap tentang mati, kita bercakap tentang satu tajuk yang tak ada siapa tahu kesudahan dia. Bila kita bercakap soal mati adalah satu soal yang tidak ada manusia boleh bercakap secara pasti. Tak. Nak pasti kata aku ni kok mana pun umur 60 lebih baru mati. Tak boleh cakap. Habis cakap keluar peleceh jatuh pakai bang. Peleceh pakai bang tu dia. Boleh pergi. Habis cakap balik. Tengah duduk jalan balik tu melorot. Dia tu hubang ke atas tanah. Lumpuh terus. Masuk hospital 3 hari. Habis. Bila kita bercakap soal mati, maka soal ini adalah soal yang juga menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tak tahu bila dia nak mati. Nabi Muhammad tak tahu bila dia nak mati. Ini kan pula kita, lagi-lagi kita tak tahu bila kita nak mati. Oleh itu, persediaan untuk menghadapi mati mesti buat bermula daripada saat ini juga. Apatah lagi kita ni dah masuk skin benjel. Apatah lagi kita dah masuk dalam zon berbahaya dia panggil. Kita tunggu bawah pokok duk mindang, bukan dia zaman kita dah. Kesian, kita tengok kadang-kadang kesian. Peringkat tu patut masjid tempat dia. Sepatutnya dah duk tunggu bawah pokok ketapang, duk tolak buah dam lagi. Bila lagi nak mulakan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mula waktu tu pun dah kira terlewat dah, tak mula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Fa'innaha la'akiluna minha famali'una minhal butun. Summa inna lahum 'alayha lasyauban min hamim. Sadaqallahul 'azim. Allah sebut dalam ayat ni dua pilihan kepada manusia. Kerana Allah memang spesial dia dua aja. Jadi baik, tidak pun jahat. Masuk surga, tidak pun neraka. Maka dia bagi pilihan dalam ayat ni pun dua. Azalika khairu nuzulan am syajaratuz zaqqum. Dua. Adakah Quran yang aku turunkan itu sebaik-baik benda yang aku bagi dekat kamu, ataupun pokok zakum di neraka itu baik dari kamu? Ini. Nak ikut Quran ke nak pergi neraka ke? Tuhan tegas dalam soal ni. Dia tak mau orang kata apa dah, tak mau. Nak sokong Nabi Muhammad ke nak sokong Abu Jahal? Pilih. Saya tak mau mana-mana kaya. Maka soal Islam mesti kena sokong. Soal apa yang Nabi Muhammad bawa, kita mesti sama dengan dia. Tak ada pilihan. Lalu dia tanya kita dalam ayat ni, azalika khairu nuzulan. Adakah Quran itu sebaik-baik benda yang kami turunkan kepada kamu? Am syajaratuz zaqqum, ataupun pokok zakum itu kamu lebih suka daripada Quran? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu fitnah bagi orang yang zalim. Allah kata pokok zakum yang aku sebut tadi ni, tujuan aku jadikan pokok zakum ni tidak lain tidak bukan sebagai fitnah kepada orang yang zalim. Zalim ni orang yang wada'u syai' fi ghairi mahalli. Itu ta'rif zalim. Letak sesuatu tak kena pada tempatnya. Zalim dia. Selalu buat contoh. Kalau
ketayak ni tempat dia atas kepala, kita ambil buh di tumit kaki kita. Zalim kita. Walaupun kita kata ni ketayak aku ikut suka lah, aku nak buh di kaki tu pun lempak dalam parit kata aku punya pasal lah. Dah, Allah kata hang zalim. Tak kira hak siapa. Benda tu bukan di situ tempat dia. Zalim. Kasut, selipar kita duk pakai ni tempat dia di kaki, ambil galah di telinga. Bukan dia zalim dah, gila tu. Saya tak pasal letak benda tu tak kena tempat dia. Zalim. Quran Tuhan bagi dekat kita ni supaya dia dijadikan perlembagaan hidup kita. Nak buat apa pun kena rujuk ke situ. Allah bagi ke? Allah tak bagi ke? Nak tahu dia bagi tak bagi? Dalam Quran dia cerita. Tapi kalau Quran kita letakkan tak kena pada tempatnya. Quran hanya kita jadikan perhiasan dalam lemari yang kita baca tekuk mai bulan puasa saja. Kita zalim di sisi Allah. Lalu orang zalim ni lah Allah kata, inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Kami jadikan pokok zakum ini sebagai fitnah kepada orang yang zalim. Firman Allah, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pokok zakum ini adalah sebatang pokok yang terbit daripada dasar neraka jahim. Yang disebut zakum yang disebut pokok zakum ni perdu dia ada di dasar neraka jahim. Alang-alang pokok tak boleh tumbuh dalam neraka ni, tapi pokok zakum boleh tumbuh dalam neraka. Dan bukan sahaja boleh tumbuh dalam neraka, di neraka sahaja yang ada pokok zakum ni, di lain tak ada. Lalu kata Allah, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang pokok zakum ini seperti kepala-kepala syaitan. Allah kata. Tutup boleh. Dia nak beritahu dekat kita yang dikatakan pokok zakum, yang kerja pokok zakum ini memberi azab kepada penghuni neraka. Pokok zakum ni kalau tengok mayang dia tu macam kepala syaitan. Punya dahsyatnya dia. فَإِنَّهَا لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونِ. Kata Allah, maka sesungguhnya yang akan memakan buah zakum ini, yang akan memenuhi perut dengan buah zakum ini adalah orang-orang yang seumpama dengan syaitan tadi. Summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian orang yang makan buah zakum ini lekat di tekak dia. Apabila lekat, dia minta minuman, Allah beri kepada dia syauban min hamim, cecair yang dibuat daripada tembaga cair. Ahli neraka itu, malaikat Zabaniyah mereka kekah mulut ni, dia kekah mulut, dia suap buah zakum ni. Bila masuk buah zakum ni, dia tak boleh terus dalam perut, dia lekat di tekak. Ini cerita di dalam tafsir dalam tafsir Quran. Bila dia lekat di tekak ni, penghuni neraka minta dekat Allah, ya Allah, seksa sangat ni buah zakum, tak mau nak lepas ni, dia lekat di sini, minta air. Allah perintahkan malaikat Zabaniyah supaya bawa sejenis air, nama dia hamim, iaitu leburan tembaga cair. Lebok tembaga tu bagi jadi cair, tuang masuk. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah kata bila dia buih saja tembaga cair ini, maka berguguran jatuhlah segala isi perut dan kulit manusia itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sedang baca Al-Quran, kita sedang menerangkan maksud Quran, kita sedang menceritakan yang sebenarnya Allah tulis dalam Quran. Tak ramai orang Islam cuba nak buka tengok apakah makna di sebalik ayat Quran. Tak ramai sebenarnya orang Islam yang sanggup nak singkap tengok apakah tafsiran yang terkandung di sebalik ayat-ayat Quran ini. Ada orang tak suka bila kita terang benda-benda ini. Dia kata bukan cara dia. Kita kena serang benda baik-baik aja dekat orang. Kita terus terang benda-benda yang bagi takut orang. Takut esok orang lari daripada Islam. Dah. Kerja Nabi Muhammad menerangkan benda baik dan benda buruk. Kita tidak ada pilihan, melainkan kita mesti terangkan benda baik dan kita terang benda buruk. Kalau kamu buat begini, ini balasan dia. Kena terang macam tu. Kalau buat baik, balasan dia baik. Kalau buat benda tak baik, balasan dia tak baik bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita tak mau ada manusia yang di hari akhirat esok dia menyesal besar di depan Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kelalaian dan kesilapan diri dia sendiri. Jadi apa lalong? Tengoklah. Itu video ke
yakinnya orang minyak tak ada di sini. Itu pasti kita pasti. Kalau orang minyak dia tak boleh tengok Quran. Kalau kita cakap bulu kuning, dia tak takut ni. Boleh saja nak sulam masuk lah. Dia perlu kalang kabut lah. Makcik-makcik kita jaga baik. Kalau ada anak-anak balik bulu kuning, punggai betul memang. Ada belah bulu kuning, jaga bulu kuning tu nanti dia main awal lagi. Dia kata ni orang dia ni tak percaya ke Tuhan. Dia percaya ke bulu kuning. Orang yang percaya bulu kuning ni lebih kurang Hindu, Cina, Kacang juga. Tak ada apa beza. Kalau Hindu percaya kat tokong dia, kalau Cina, Kacang, Buddha percaya dekat tokong dia, kita percaya ke bulu kuning. Apa ya? Allah uji sikit aja. Uji sikit aja berselera. Cari bulu kuning. Ada satu sahabat bagi tahu tadi, dia kata bukan takat ambil bulu kuning buah kaki. Tinduk peluk bulu kuning badan. Saya kata lagi tak sakit, jadi nanti sakit pula. Dia miang bulu tu, dia selaru lagi habis semua jahanam rumah tangga semua. Tinduk peluk bulu kuning. La haula wala quwwata illa billah. Ada sampai jadi berserabut begitu. Allah sebut dalam Quran, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Banyak ayat Allah kata wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi kamu. Cukup. Kita serah diri kita pada Allah, kita serah kepada kuasa Allah, kita minta Allah jaga kita. Cukuplah. Tak ada sebut orang minyak lah, dajjal hebat turun akhir zaman tu pun tak boleh buat apa kat kita kalau Allah jaga kita. Kenapa umat Islam hari ini mudah sangat rapuh sangat iman dia? Kenapa umat Islam hari ini mudah sangat diperuntukkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan dengar cerita yang dia sendiri tak pernah tengok. Percaya tengok. Siapa pernah tengok hantu? Dia tak dengar. Tak pernah pun. Dia takut tu lah ya Allah. Sibuk pula memang terbaik yang kata orang minyak. Saya jumpa orang Sungai Bakar kemarin. Orang Sungai Bakar kemarin. Kata hampa duk berjaga kadang ni. Dia kata jaga semua. Gila jaga dia. Berapa lama dia kata ni sejak daripada timbul kereta ni. Dalam tempoh duk jaga tu ada siapa pernah nampak? Orang minyak tak nak nampak kata, tapi kucing hitam ni bah. Kucing hitam ni bukan nanti tempat hampa di mana pun ada kucing hitam. Tapi dia kata dia merokok. La haula wala quwwata illa billah. Kawan kita duduk tanam buat perahu. Laki kerja malam. Balik pukul 11. Si perempuan ni tak masuklah rumah. Tunggu sampai laki balik pukul 11 ni baru masuk sekali dengan laki. Laki dia tanya pasal apa? Dia kata tengok ada cicak-cicak tu lain sikit perasaan orang minyak merokok jadi cicak. Dia payah semua nak cakap. Kita reka hantu tu pasang dalam kepala kita. Pelepah nyok jatuh, kita lari. Jadi kita duk set dalam kepala ni. Hantu. Apa mai pun kita kata hantu. Psikologi aja benar ni tak ada apa. Dia percaya lah. Ni yang Al-Quran duk beritahu, ni yang hadis duk beritahu. Ni benar betul. Dia tak takut. Ni ada cerita, kata kamu nak pilih Quran ke, kamu nak pilih pokok lakum ke? Dia tak hati apa juga. Bukan orang sini, ni orang sini. Dia tak mau nak letih juga. Ni Quran ni, yang Allah sebut dalam Quran ni tak ada kepalsuan, tak ada kesilapan, tak ada salah sikit pun. Semuanya betul. Kita mula-mula surah Al-Baqarah, Allah beritahu dah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Mula-mula dia kunci dia dah. Ni hampa nak mula baca Quran ni, Alif Lam Mim zalikal kitab, itulah Alkitab, itulah Quran, la raiba fi, tidak ada sikit pun keraguan pada dia. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mula-mula dia beritahu, jaga Quran ini tak ada keraguan sikit pun. Ragu juga. Bila kita baca dekat dia ayat Quran, dia ragu juga. Dia duk, sungguh ke macam Quran kata ni? Kita baca kat dia ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sadaqallahul 'azim. Allah sebut dalam Quran.
pasal neraka yang Nabi tengok dalam Isra' dan Mi'raj ni juga Allah sebut sesungguhnya orang yang kufur, yang engkar, yang tak percaya bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Daripada mula pukul berapa tadi kita ceramah, berapa potong dah ayat Quran kita bawa, dia tak mau nak percaya dengan ayat Quran ni. Allah kata sesungguhnya orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan datangkan kepada dia api neraka kami. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali badan dia dibakar hangus lentung, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang hangus itu dengan kulit baru. Liyazuqul azab, Allah kata tujuan kami satu aja, liyazuqul azab, supaya dia rasa macam mana dahsyatnya azab itu. Tuhan kata orang yang kufur, orang yang engkar, orang yang tentang Tuhan, orang yang tak mau ikut Quran ni, orang-orang ni aku akan dera dia di hari akhirat esok. Apa tujuan Tuhan dera dia? Adakah Tuhan nak bagi pengajaran dekat dia? Tak. Bukan nak bagi pengajaran. Pengajaran apa? Dah tak ada guna lah. Hari akhirat ni, yaum la yanfa'u malun wala banun. Bila sampai hari akhirat, kata Allah, hari akhirat adalah satu hari la yanfa'u malun, harta benda tak boleh bagi manfaat pada dia, wala banun, anak pinak tak boleh tolong ibu bapa dia, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat pada hari itu hanyalah orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya selamat sejahtera. Siapa dia? Orang yang selamat hati dia, orang yang daripada masa dia hidup atas dunia, bila dia dengar Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bila kita baca Quran, kita cerita bahawa orang yang masuk neraka ni akan dibakar badan dia hangus rentung, kulit dia Allah ganti kulit baru. Apa tujuan Allah buat macam tu? Liyazuqul azab. Allah kata tujuannya supaya dia rasa azab aku. Bukan tujuan nak bagi pengajaran. Kita hari ni kalau kita nasihat anak kita tak mau ikut, nasihat kali kedua tak mau ikut juga, nasihat kali ketiga tak mau ikut juga, kali keempat bubur sebiji. Kata bagi tujuan dia apa? Tujuan nak bagi dia sakit enggak? Dah, tujuan dia nak bagi pengajaran. Mereka dia hanya nak buat dah. Tapi di hari akhirat esok Allah azab orang yang engkar, bukan tujuan nak bagi pengajaran. Kerana pengajaran tak ada manfaat dah pada masa tu. Tujuan dia saja Tuhan nak bagi kena azab. Padan dengan hang dulu engkar sangat. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, hati yang Allah bagi dekat kita ni perlu kita pelihara oleh Allah. Kalau sekiranya kita tak pelihara hati ini, maka kita bakal menjadi seorang manusia yang terlampau banyak krisis. Dunia kita duduk hari ini dunia krisis. Dengan krisis politiknya, dengan krisis ekonominya, dengan krisis sosialnya, krisis jiwanya, krisis pikirannya, dengan krisis nilainya, dengan krisis akhlaknya, dengan krisis rumah tangganya, macam-macam krisis. Semua krisis ni bermula daripada hati yang tidak bersih. Dari krisis. Kalau suami dan isteri, dua-dua hati ini hati yang bersih dan hati yang diselubungi iman daripada Allah, tidak akan ada krisis. Tapi bila hati suami isteri ini dua-duanya tidak ada iman daripada Allah, dua-dua sekali ada krisis. Ataupun salah seorang ada iman, seorang tak ada iman, krisis juga. Suami rajin pergi mengaji, bini tak mati. Suami bila duduk mengaji, duduk dengar ceramah sana sini, dengar orang duduk bagi tahu bahawa azab bagi orang yang tidak mau menutup aurat misalnya terlalu besar di hari akhirat, sehingga kan esok kalau sekiranya dia suami ni orang baik, dah sikit lagi nak masuk pintu syurga, Allah suruh tutup pintu syurga, dibuka pintu neraka. Anak isteri lari keluar peluk dia. Isteri kata, abang tolong saya abang. Anak kata, ayah tolong kami ayah. Ketika itu dia buat tak kenal anak isteri dia. Allah perintahkan dekat malaikat, khuzuhu fagulluh, tangkap laki-laki ni, ikat dia. Laki-laki yang atas dunia dulu bagus, baik, rajin semayang, rajin ingat pada Allah ni, oleh kerana anak bini didiak dalam keadaan tak tentu arah, tak dibentuk secara agamanya, maka laki-laki ni khuzuhu, tangkap dia, fagulluh, ikat dia.
Summal jahim salluh, kemudian umpankan dia ke dalam neraka jahim Allah. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, kemudian dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta berkas dia. Dia dengar orang berceramah macam tu, naik sayau juga dia. Dia naik sayau juga. Dia duduk dengar ustaz cakap ni, fikiran dia ada di rumah. Duduk nampak muka bini dia, rambut baru petang dari tikaran di kulit. Bini tu petang tadi baru tikaran rambut di kulit. Dia nampak anak dia kata 5 dah pergi sekolah, duduk pakai mini skirt lagi. Hari ni lelaki-lelaki pun orang Islam ni pakai baju kurung, pakai kain, walaupun tak pakai kelumbuk, tu kira boleh gagah. Walaupun tak boleh lagi, tapi boleh gagah lah. Anak dia dah lebih pada tu, pakai skirt sama dengan anak Hindu, sama dengan budak Cina. Dia duduk terbayang muka anak bini dia naik kecup perut juga, sayang. Balik-balik lagi tengok tidur lah. Tidur pun tidur depan TV, ngangau bini tu. La haula wala quwwata illa billah. Gerak bangkit mula sikit lah, pegang rambut tu, alah terena, dia tak rosak buat Jangan. Saya kata, elok kami nak cakap sikit. Esok hari tu mentuk. Jenis tak ada iman ni, dia tak hormat lelaki ke? Menurut kami lah, aku nak cakap sikit. Esok lah dia tak mentuk. Dah esan aja. Kata esok lah. Dia kata kat lelaki dah. Terkejut orang tua ni, tidur di luar malam tu. Takut sampai la haula wala. Ada lagi tu. Ada dengan dia buat melawak main. Ada semua. Ingat drama saja kalau buat cerita tu. Drama tu yang dia tunjuk dalam TV tu pasti ada dalam masyarakat lah tu. Ditunjuk dalam TV tu. Takut ya. Esok tunggu lagi. Ada peluang nak celah masuk. Nak bercakap juga dengan bini tadi. Hang ni dia kata aku ni minta tolong sangat-sangat lah. Aku sayang bini aku. Awak macam buang bihan cakap. Habis sekali lagi. Tunggu lusa pula. Mai 3 hari kita pula jadi jahanam. Dia ni kita main ceramah ni, main cah bateri. Bila lepas cah bateri ni, bateri bagus lah. 2 hari, 3 hari, balik asal balik. Tu tahan tu, jangan 2-3 hari tahan. Tak kena gaya. Tak ada lagi tu. Bateri kondem balik. Maka itu sebab kita kena selalu cah bateri. Kena rajin mengaji. Dengar tang mana ada pengajian, pergi cari mengaji. Pasal apa? Pasal untuk kebaikan diri kita sendiri. Muslim dan muslimat yang bagi sekalian. Akibat daripada krisis ini berlaku macam-macam penyakit dalam masyarakat kita hari ini. Penyakit tindah menindih antara satu sama lain. Jadi, hang tindah aku tindah hang ada kuasa tindah aku, esok aku dapat kuasa aku tindah hang. Zalim menzalimi di antara satu sama lain. Zalim ni satu perbuatan biasa dalam masyarakat hari ini. Kawan sendiri pun dia sanggup buat zalim. Adik-beradik sendiri pun dia sanggup buat zalim. Peras memeras, tipu menipu, memberi dan mengambil rasuah, ini amalan dalam masyarakat pada hari ini. Salah guna kuasa, boros, jatuh menjatuh, hina menghina. Bahkan masyarakat hari ini sudah sampai ke tahap berani bunuh membunuh di antara satu sama lain. Semua ini berlaku akibat daripada krisis yang melanda jiwa manusia. Krisis ini disebabkan oleh kurang ilmu dan tidak ada iman di dalam hati manusia itu sendiri. Wujud satu suasana tegang di dalam masyarakat. Masing-masing tegang. Ulama pun bimbang. Ulama bimbang nak bercakap terus terang. Takut pengaruhnya hilang. Hari ini orang cakap agama, kadang-kadang dia nak bercakap harta tu. Duk. Tak kena gaya tadi, kena lagu ni. Tak kena gaya lagu ni. Kalau tak bimbang jenis-jenis tu pun, saat ni aku cakap kasar sikit, dia tak lari, tak mau dengar pula. Saat ni tu banyak sangat. Lah ni tak lari. Saat ni. Pasal apa jadi benda ni? Pasal krisis yang ada di dalam diri dia menyebabkan dia jadi bimbang. Dia jadi cemas. Ulama bimbang. Statusnya jatuh kalau sekiranya dia bercakap benar. Orang politik bimbang. Takut kuasanya hilang. Mau jadi ketua elok-elok. Ini tak boleh ni. Bimbang. Siang malam tak boleh tidur. Cari bomo mereka katam dia lagi. Silap pergi cari kawan. Semua ni berkata lewat perintah dulu. Nanti duduk kawan dengan bomo tu apa faedah dia. Berkata kata orang mati pula.
Kena kata lah pasal orang-orang hidup ni, dia tak reti lagi. Dia dah tengok dah benda tu jadi, tak reti lagi, tak ambil iktibar lagi, tak mau nak faham lagi. Dia pun serupa menjaga orang tu juga. Allah bila dia jadikan satu-satu benda, ada hikmah di balik benda yang dia bagi jadi. Dia bagi untuk kondominium, ada hikmah dia. Saya pergi kursus baru ni, bersahabat di Jabatan Perdana Menteri beritahu. Dia berkata ni syarikat kondominium ni Ustaz, hasil daripada siasatan intelijen kita. Intelijen yang bermain. Hasil daripada siasatan intelijen kita, dia kata kita dapati rupanya dia kata yang ni strategi jangka panjang. Pokok kata ni. Dia tak faham. Saya kata macam mana? Cerita lagu nak abang daripada awal. Dia kata lagu ni. Baru ni ada satu permohonan. Dia kata sampai kepada pihak kerajaan. Permohonan minta nak convert Jerat Cina Mamput bagi jadi tapak kondominium. Tak apalah, itu permohonan dan akan diproses, dia kata. Tapi permohonan ni lain daripada permohonan biasa kita dapat, dia kata. Selalu orang minta kawasan bukit biasa apa begitu gini, minta nak buat kondominium. Yang ni Jerat Cina Mamput minta nak buat kondominium. Nampak ni ada Cina? Tak ada? Tak ada, tak ada. Dah bukan takut kat Cina. Takut hadu dengar ni lagi naik semangat, dia duduk kepak kepala Cina tu pula takut tu. Kita tak takut. Orang rakyat ni kita tak takut. Peduli apa dengan mereka. Menteri kita punya. Ada mula tu. Jadi permohonan ni lain daripada permohonan biasa. Permohonan minta nak convert, nak jadikan Jerat Cina Mamput sebagai kawasan kediaman mewah kondominium. Bila terima, sebelum diproses benda ni dicek dulu. Apa sebab mereka minta supaya tanah ini dikonvert jadikan kawasan kediaman mereka. Maka diarahkan beberapa orang untuk disiasat tengok. Dicek tengok, pastikan ada atau tidak dalam ajaran agama Buddha ni yang mengatakan kubur mereka ni mesti duduk atas bukit. Ada ke tak? Ada. Jerat Cina Mamput duduk atas tanah bata ada? Ada. Ada. Semua atas bukit. Bila cek tengok dalam ajaran mereka, rupanya tak ada pun. Tak ada pun yang menyebutkan kata mereka ni mesti kamwit di kawasan bukit tanah tinggi. Tak ada pun. Habis pasal apa yang mereka minta bukit? Bila nak buat jerat, mereka mesti nak bukit. Pasal apa? Rupa-rupanya dia ada long term strategi. Dia ada satu strategi jangka panjang. Satu, hasil penemuan intelijen. Yang kedua, dia kata jerat mereka mampu kamwit. Buat tu macam bangku kosyen tu. Yang batu nisan dia buat. Orang Islam buat kecil ya, batu ada bubuk kayu, ada bubuk batu, habis kuat buat marmar naik 2 tangga. Itu semua tak boleh, tak boleh. Tapi kita buat juga lagu tu. Esok ni bila tengok ni mati tahun berapa ni, 1963 lama dah raput lah, boleh kawan lain boleh lah. Daripada mampu tahun 30 dulu lah tu dia punya pasien bagus, tak berani ditepuk lah. Dia kira kawasan tu dia pajak lah. Bila tak cukup, minta tanah lain. Hidup dah penuh, minta sikit lagi. Penuh, minta sikit lagi. Minta sikit lagi. Tak bagi, tak boleh. Kena bagi. Jadi kawasan dia, 2 lah penemuan. Maknanya strategi untuk dia dapat lebih banyak tanah untuk dia. Yang ketiga, hasil penemuan didapati jerat mereka ni tak pernah pun duduk atas bukit dalam hutan. Mereka mesti duduk atas bukit tepi jalan. Mesti. Pasal apa? Itu kawasan paling strategik. Tepi jalan ni cukup strategik lah. Kalau tanah tepi jalan mahal. Kalau tanah lepas di kampung Tok Dui ke apa ke, Tok Rasul ni tak payah lah. Tok Dui ke apa ke, Dui tu bunyi jauh. Harga rendah sikit. Kalau Tok Rasul ni sekaki kita kata RM5.50, Tok Dui tinggal RM2.50. Mereka ni nak minta kawasan kubuk. Mereka tak pernah minta kawasan dalam hutan harimau. Bukit dalam hutan tu ada. Dia tak minta. Dia mesti minta tepi jalan yang kawasan itu berpotensi untuk dibangunkan pada satu masa nanti. Satu jumpa. Akhirnya bila mai permohonan untuk ubah daripada jerat tu bagi jadi tapak kawasan perumahan kondominium, barulah kita sedar, baru buka cek balik pasal apa mereka minta jerat nak minta bagi jadi kawasan kondominium. Bila cek, rupa-rupanya syarat pembinaan kondominium pula dah. Baca pula. Syarat untuk dibina kondominium mesti komplit dengan alat-alat ni, dengan tempat-tempat ini. Dia ada spesifikasi dia. Dia ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Apa dia? Di antaranya pusat karaoke mesti ada.
Kalau buat taman selati tak payahlah, pusat karaoke dia tak payah. Tak ada dalam syarat kalau nak buat dia depa saja tarik penyakit lah. Tapi kondominium ni syarat dia untuk boleh buat kondominium mesti ada benda ni. Apa dia? Yang pertama pusat karaoke, yang kedua pub, yang ketiga night club, yang keempat swimming pool dan yang seumpama dengan dia. Bila buat kondominium dengan kelengkapan-kelengkapan yang macam ni, orang Islam tak ada duk lah. Kita nak duk macam mana? Kita bagus punya pun helmet putih, tengok dia pakai bikini, main duk lintas tepi kejap nak pergi mandi kolam renang. Astagfirullahalazim, ditawar. Esok lalu lagi dia main kentuai-kentuai jalan depan kita. La haula wala quwata illa billah, mata berkuati sampai kentu masuk kolam. Hari ketiga esok lalu, la haula wala, tapi kau duduk slow lah sebut. Hari keempat tengok dengan kita sekali slow awal duduk ujung kolam. Kalau nak duduk juga dia akan jadi lagu tu. Kalau orang yang sayang Islam dia, yang sayang iman dia, dia tak mau duduk dong. Benda-benda macam tu tak menyesuaikan diri dia untuk duduk di situ. Tak sesuai, tak boleh nak duduk. Macam kita duduk kampung depak lah. Buka-buka pintu anjing tu dengar lidah dia jerai depan pintu kita. Kata terkejut. Hidup buka-buka main khindir pula dah. Bagus punya duduk melepok depan pintu rumah kita. Kena 2 hari 3 hari jual rumah duduk lain. Kita tak boleh dengan benda-benda macam ni. Benda macam ni dijadikan syarat untuk meluluskan pembinaan satu kondominium. Ini hasil dapatan daripada pihak Jabatan Perdana Menteri. Rupiah. Jadi kita ni, mereka ni 5 tahun 10 tahun ke depan daripada kita. Dari segi strategi dia. Kita ni duduk ngomong-ngomong tak mau nak pergi. Bila dah jadi itu baru sedang tengok banyak bukit nak bagi kat mereka. Bila dah bagi duduk korek, tulang-tulang angka dia nak lepak ke lain, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buat lebih tu. Jadi suasana yang tegang, tak boleh lah. Tapi kita dah silap bagi banyak lah. Rupa-rupanya long term strategi, satu strategi jangka panjang dia minta kawasan-kawasan tu ialah supaya satu masa esok bila kawasan rumah naik padat habis dah, tak ada dah kawasan nak buat rumah. Pada waktu tu dia akan minta kawasan kubung dia tak convert buat bagi jadi kawasan perumahan. Bila buat kondominium, dia tak akan buat kos rendah semi D, dia tak buat. Dia akan buat kondominium. Bila buat kondominium, dia akan duduk satu parti di kawasan itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yang tu pun kena tahu juga Isra' Mi'raj juga dah. Kalau dekat nak cerita naik borak saja tak ada apa. Malah ni kita nak habaq juga yang ni. Bahawa kita ni duduk atas dunia yang ditunjukkan kepada Nabi SAW di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan gambaran satu rupa manusia, perempuan yang menyingsing lengan baju dia dan di tangan dia penuh dengan barang kemas. Ini dunia. Bila Nabi lalu tepi dia panggil Nabi. Perempuan yang cincin baju sampai ke tangan ni penuh dengan perhiasan di lengan dia, panggil Nabi. Nabi tak jawab. Lepas tu Nabi tanya Jibril, siapa panggil aku tadi? Jibril kata itu adalah gambaran dunia yang sentiasa menggangit-gangit memanggil manusia supaya singgah dekat dia. Nasib baik hang tak sahut panggilan dia tadi. Kalau hang sahut, habis rosak anak cucu hang esok, umat hang esok akan ikut dia. Dalam-dalam tak menyut tu dia celahu juga. Bila Nabi dahaga minta ayak, diberikan kepada Nabi ayak susu, diberikan madu dan diberikan arak, Nabi minum susu. Jibril kata, Alhamdulillah Muhammad, engkau pilih fitrah. Kalau engkau pilih arak, nescaya binasalah umat engkau. Dalam-dalam tak pilih arak tu pun, la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, teruknya kita kalau nak banding dengan apa yang sebenarnya diajar oleh Quran dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana krisis jiwa, hati tidak bersih ini, ahli ekonomi, ahli korporat, tokoh korporat dan sebagainya sentiasa diserang mimpi ngeri, mimpi saham jatuh. Tak aman hidupnya, hidup pun tak nak lena, gaya nak lena, terjaga, terjaga. Allah, aku mimpi jatuh. Jatuh apa? Jatuh pokok apa? Tak, jatuh saham. Sampai jatuh tu jadi. Helmet punya bagus, saya kepala putih. Hidup tengok ni. Saham mana naik, saham mana jatuh lah ni. Malu dekat ketayak dia. Sudah lah, kalau tak malu kat Tuhan pun. Muslimin dan muslimat mati sekalian. Orang miskin bimbang, nasibnya tak dipedulikan orang. Wanita bimbang, kehilangan haknya dan sebagainya. Ini semua berpunca daripada hati manusia yang tidak bersih. Maka oleh itu Nabi dioperate terlebih dahulu sebelum dia lalu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi beberapa gambaran. Di antaranya ditunjukkan gambaran perempuan tua yang menunjukkan itu adalah umur dunia. Maknanya dunia ni tak berapa hari dah nak binasa.
Dan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, kata dia, la taqumu sa'ah hatta yafidal mal wa tadhhara al-fitan wa yaksura al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu 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 atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, kata dia, kiamat tak akan jadi sehinggalah harta melimpah ruah. Di antara tanda kiamat, orang bakal jadi kaya. Tanda kiamat. Hari ini kaya kan? Hari ini kalau kita nak cari orang yang betul-betul miskin, kalau ada pun tak ramai lah. Tengok rumah tu nampak macam miskin. Naik-naik atas rumah, high-fi set pun ada. Ni radio kecil-kecil lah ni, dia pakai tak main. Ya, kita bukan nak main, kita nak main rakam ceramah. Lepas kalau nak main, jadi nak main tak main. Sebab mebak hi-fi set. Beli equalizer pula tambah nak bagi bunyi macam mana gempa bumi tu. La ilaha illallah. Dia punya merapu sampai betul. Ni kita cerita ni kita tengok ni, kita ni pun benar nakai juga. Tiap rumah orang tu tengok juga lah. Wah, tak ada dia lah. Wali-wali belakang tu dia soundbox dia kuat tak ni juga gantung datang. Kata dia ni sound nampak ni tanya. Kata ni budak-budak saya nampak tu. Budak-budak ni dah lah untuk apa tu buat ngaji kitab ni. Kita pun tahu bukan buat ngaji kitab saja, tanya dia. Ada buat ngaji kitab dah tu ni sound bagus. Buat dia tak tahu semua. Dia kata lepas ni sound televisyen ni. Kata sound televisyen gantung naik data lah. Bukan bawah atas. Panggil kawan main welding box besi, pegang lampu tu, soundbox tu kalau timpa lah Allah. Bukan dia mati syahid lah. Buatlah nak jadi cerita api, duk gabui-gabui sampah bawah tu, lorong mata kepala besar pada tu lagi. Duk penyuruh rumah, bubuk besi, welding, pegang tu, duk gini data. Saya kata sound lah, TV tak cukup lah. Budak-budak. Jawapan lah, mudah lah. Budak-budak. Ada kita berdaya. Dia boleh ni, no? Kita boleh sambung dekat televisyen kita. Dia tengok ustaz ni minat sikit. Dia kata ni, kita kena beli yakin pula ustaz dia, kita kena beli equalizer pula tambah. Dia kata ustaz ni saya boleh pasang rumah kan. Kita saja nak buat model ceramah je. Kita dah apa. Saya kan beli yakin ni, equalizer saja dah nampak hati lebih sikit lah. Dah bilang, equalizer saja tak hati lebih. Dia kata tu aku main dulu. Kenapa nak bagi power lebih? Dia lah pinjam video, pasang-pasang. Dia main video gambar earthquake. Apa nama ni? Gempa bumi ni. Earthquake. Boom! Kata bunyi rumah tu pun boleh buat. Dia kata live. Dia kata macam sebiji. Macam kita duduk dalam gempa bumi tu. Tengok gempa semua. Boleh tak? Dia duduk kata TV. Pada yang macam tu gambar azan je. Boom! Dia tanpa pasang video apa. Tengok di luar tu untung dia dah. Dia boleh jadi. Dia buat ni. Los Angeles kena gempa bumi. Betapa Tuhan boleh datangkan pada bila-bila masa. Tengah duk menyanyi dalam studio, boleh kena malam petaka. Ini terubur ni. Dia syok sekarang je. Lagu Melayu jadi lagu Indo dia. Dia boleh bagi kalau itu, tapi kalau dia bagi dalam keadaan macam tu tak syok lah. Dia bagi dalam keadaan tengah duk menyanyi, wik tu mati. La ilaha illallah. Alhamdulillah ini jadi minta doa. Sama dengan kita bawa kereta, bukan duduk dalam studio. Kereta kita tu macam studio lah, macam studio. Tutup tingkap apa-apa. Buka aircon bagi terang sikit, dia sejuk tu lah. Cermin buh tintat pula sikit, bagi gelap sikit, bagi JPJ tengok kita, usaha kita sikit. Budak-budak kita. Kita biar bagi JPJ usaha kita. Saya tengok air, dia kata bagus sama yang gelap. Kita buh bagi gelap sikit, boleh dapat tengok kita. Pasang lagu bagus pula, gedung. Boom! Kata kena dengan lori tangki minyak. Habis. Kalau tengah duk dengar Ismail Hashim baca Subhanalladzi asra bi'abdi tak faham. Kalau tengah duk dengar muzik, tengah duk kaki tu tekan minyak pun duk kedik-kedik. Kereta pun tak pelan tu kena masa tu. Baiklah. Ada sebab kita nak poinnya dalam apa keadaan sekalipun kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Masa bawa kereta kena ingat, masa main duduk rumah kawan kena ingat, ziarah rumah adik-beradik kena ingat, masa kerja kena ingat, masa mana pun kena ingat Allah Subhanahu wa taala tetap duduk nombor satu dalam hidup kita.
Inilah muslimat yang mati sekalian. Dalam hadis tadi Nabi kata tidak akan jadi kiamat sehinggalah harta ni melimpah. Susah nak jadi orang cari orang miskin dah ni kaya belakang. Tak ada sebuah rumah yang tak ada TV color hari ni. Semua ada TV color. Kalau tak ada tu bukan pasal tak mampu, pasal saja tak mau beli. Satu sahabat saya, ini cerita benar, satu sahabat saya, dia ni dia tak mau TV, tak mau ada dalam rumah. Dia kata TV ni bagi rosak anak-anak dia. Dia memang beritahu kat saya, dia kata Ustaz, saya tak ada TV dalam rumah. Saya tak ada gambar. Bila dia tengok kita tak ada apa, dia tanya boleh Ustaz lah TV. Nah, dia nak dah kita buat apa? Kita kata ada. Dia senyum sungguh saja. Dia berceramah dah TV ada juga. Saya kata ni TV ni kalau kita tak beli, budak-budak dia tengok rumah orang lain. Nak buat guna. Lagi pula kita nak mereka kita. Dia tidur, dia bertapuk di rumah orang. Berapa lama kita boleh pastikan dia tak tengok TV? Berapa lama? Kita tak setiap saat duduk dengan dia di rumah. Kita ada masa kita pergi sana sini, masa tu dia tengok di rumah orang. Dia pergi sekolah, dia jumpa kawan, dia bermasyarakat. Orang duduk cerita. Dia mesti pergi. Kerana itu kehendak hati dia. Dia mesti pergi. Bila dia pergi, orang kata belah tengok. Pak saja tak boleh email tengok rumah kita. Pak tak ada kaitan akhirat. Dia kata kita. Jadi cara dia beli juga. Tapi kontrol lah. Setakat yang boleh kontrol. Tak ada tu kok mana pun nak kena ada juga. Kecuali kita boleh pastikan anak kita tak terlibat dengan dunia lain. Kita jaga dia betul-betul di rumah. Dia tak pergi tengok TV ni, dia tak pernah tengok. Mana boleh buat macam tu? Saya kata begitu ke dia nampak dia tak boleh berkaya. Dia satu macam Ustaz ni tak boleh berkaya. Saya buat Nabi kata 2-3 minggu lepas tu dia kata Ustaz minta sila di rumah nak buat cukup kepala anak. Kata bila dapat orang baru ni baru seminggu lah. Alhamdulillah dia tak tahu cerita pun. Dia tak boleh lah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz dia yang jauh saya kata saya kata apa lah. Ya, cerita televisyen. Awak jadi di mana? Anak saya, dia kata, habis sama. Baru ni mak dia duduk sakit. Kalau kabut kita apa kerja, mak dia duduk sakit nak cari. Memang hantar dia duduk rumah tu dia. Duduk rumah tu dia, televisyen. Hari. Bila dah dapat adik kecil ni, satu hari dia bawa anak ni, dia kata main duduk tengok adik kecil tu. Kita tanya dia, adik ni muka macam siapa? Dia kata macam ninja turtle je lah. La ilaha illallah. Dia jadi begitu. Balik-balik pada rumah tok dia main. Dia tengok muka adik dah baru ni. Pak dia tanya ni muka macam siapa? Dia kata macam ninja turtle. Pak dia terkejut. Ninja turtle apa pula? Dia kata ni adik hang. Siapa macam ninja turtle? Dia kata dia kata betul saya lah. Saya kata kat dia tak pernah tengok. Bila dia tengok sekali lagi berkesan dekat dia. Dia tak pernah tengok masuk. Mak dia jaga tiup-tiup kurung dia dalam rumah. Tak boleh tengok ni. TV-TV tak boleh tengok tu. Sekali dia boleh tengok, dia ingatlah. Benar ni. Banyak tu. Tengok sampai muka adik dia jadi ninja turtle. Dia kata okey. Hari tu macam nak buat. Tapi saya ambil dengan TV tak apa nak ni. Tapi kalau dia bunyi nak kena cari kat TV. Cari lagi teruk lah dia kata. Dia tengok tak boleh dah jadi begitu. Orang beli rumah lagi teruk lah. Tak apa, kalau dia tengok dia pula kata, kita saja kata tadi. Ini makna kita nak beritahu bahawa ini masyarakat, wakil, realiti masyarakat kita macam tu. Kita nak bohong diri sendiri tak boleh. Jangan sampai terpencak kita nak bohong diri kita sendiri. Nah, kita tak akan boleh bohong diri kita. Apa yang kita boleh buat hari ini, kontrol saja, kontrol. Kalau dunia ni tak ada, TV senang. Tapi kalau ada, kita saja tak mau pakai, susah. Benda tu bagi ada, tapi kita disiplinkan dia. Nak tengok, ayah bagi tengok time ni. Tengok lain pada time ni, ayah jual balik TV. Dia takut nanti sayang kat TV tu. Jangan jual ayah lah. Kalau tak mau bagi ayah jual balik, jaga. Jangan tengok sampai atau peraturan kita buat. InsyaAllah kita boleh bentuk anak kita macam tu. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Apabila Nabi kata tanda kiamat, harta melimpah ruah, fitnah semakin banyak. Dan akan banyak berlaku haraj, Nabi kata. Sahabat tanya Nabi, wa mal haraj ya Rasulullah, apakah benda haraj itu? Nabi kata haraj al-qatlu. Haraj ialah pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan.
Di antara tanda kiamat, banyak berlaku pembunuhan di sana sini. Sana ada orang kena bunuh. Malaysia lah lebih nak ke arah negara maju lah. Bukan maju dari segi high-com, dari segi industri. Bukan. Ni kulit ni esok nak jadi high-tech. Lepas kita keluar rancangan apa nama 20 ke 30 tahun bandar kulit keluar. Orang Melayu beli satu set aja. Hak lain semua orang lain beli. Cina dari Singapura, Cina dari Johor, Cina dari Ipoh yang beli. Kita tahu lah apa akan jadi di kawasan ni, kawasan ni, kawasan ni. Mereka pegang je lah. Kita akan menuju ke era macam tu. Era negeri industri berat. Macam Amerika dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita juga turut apa yang jadi di Amerika pada hari ini. Amerika setiap 1 minit 5 pembunuhan. Statistik paling akhir dia kata setiap 1 minit 5 pembunuhan. Dalam tu aja, dalam New York saja 1 minit 5 pembunuhan. Di New York saja, bukan dalam United States tu. New York saja 1 minit 5 pembunuhan. Kita hari ini pun buka-buka surat abang, mayat ditemui tanpa kepala. Esok buka-buka pula bayi ditemui terapung-apung di atas permukaan sungai Gombak. Lusa buka pula mayat ditemui dilonggokkan sampah di simpang jalan Abang. Tiap hari ada kes pembunuhan. Itu yang dilaporkan. Yang tak lapor, wallahu a'lam. Ini tanda kiamat. Sesuai dengan yang Nabi tengok di akhir dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, digambarkan dunia ni seperti perempuan tua. Maknanya umur dunia sudah cukup tua. Apabila tua ni dia jadi macam-macam. Dia nyanyuk darah dalam kain, kencibuk kain. Dia jadi macam-macam. Dunia hari ini tengah nyanyuk. Macam-macam kerosakan berlaku di dalam masyarakat hari ini. Siapkanlah diri kita untuk menghadapi hari akhir zaman ini. Muslimin dan muslimat dan mati sekalian, Nabi juga ditunjukkan tentang gambaran orang yang berjihad pada jalan Allah, diberikan balasan yang tidak putus-putus. Dia tanam tanaman, keluar buah, dia petik ambil, tumbuh lagi buah, ambil, tumbuh lagi, ambil, tumbuh, dan seterusnya. Ini kata Jibril kepada Nabi, gambaran orang yang berjihad pada jalan Allah. Malam ni kita jihad, tapi jihad kita ni jihad menentang kehendak nafsu. Bukan jihad sahabat dulu, jihad menentang nafsu dan jihad turun ke medan perang sabilillah. Kita malam ni jihad menentang nafsu aja. Duk runtun dalam ni. Pasal malam duk runtun. Bukan ada apa nak beli pun. Kalau tak pergi beli situ, boleh beli di kedai. Banyak lagi ada di kedai, tapi tak nak pergi nonton juga. Tak apalah, kita lari pergi juga saat balik lagi kita dengar anda lagi. Bila dengar buat penghujung ni macam duk kata, dia tak tahu ujung panggai. Main-main duk dengar kondominium untuk. Main-main duk dengar dekat Cina mampus. Dia kata ni apa ceramah ulama abang. Dan ini buat tangan begitu. Orang panggil mereka ceramah Isra' Mi'raj ni duk cerita dekat Cina mampus. Itu dia pukul tengah keliling kampung. Kau panggil ustaz mana tu main cakap merapu. Dengar daripada awal. Tahulah apa cerita yang ada. Abang tak main-main tengah jalan, kira macam dia tengah sungguh dah. Ini ada jadi selalu dia tu ni. Jenis tengah jalan ni dia macam-macam boleh jadi. Jadi orang macam ni esok kalau dia sembang berai, udang dia tanya. Semalam naik ke apa? Dia kata aku tengok semua. Dia tak mengaku dengan dia. Aku tengok semua. Mula sekali ustaz cakap pasal apa? Aku bukan cek rekorder, mana nak ingat semua. Cakap pandai ke meja jawab saya. Mau buat begitu saya. Muslimin dan muslimat dan mati sekalian. Untuk itu kita kena balik kepada agama Islam supaya kita selamat dunia dan akhirat. Rasanya sampai di situ cukup untuk malam ini. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan, kesilapan dan keterlanjuran saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.